dapat angkat sumpah Perdana Menteri. Kerja pertama Perdana Menteri, angkat sumpah. Selepas angkat sumpah, bentuk kabinet. Kerja pertama dia bentuk kabinet itu, dia sudah khianat kepada Anwar, sudah khianat kepada orang Islam, sudah khianat kepada dia, sudah khianat kepada perjuangan kuasa. Dia bukan khianat Syairah, dia bukan khianat 2-3 bulan dulu, dia bukan khianat langkah syaitan. Dia khianat lepas angkat sumpah Perdana Menteri. Masa itu dia dah khianat apabila dia buat pembentukan kabinet yang disebutkan tadi, langsung mengenepikan kepentingan PKR kerana mau memastikan Amerika tidak terlibat. Saya mau tanya di Langkawi, manusia jenis apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merdeka, salam reformasi. Saudara Dias, Mursi Majlis, rakan pimpinan sahabat saya Datuk Zuraidi, Ketua Gerak Kedah, Ramli, Ketua Gerak Langkawi, Ustaz Zul Timbalan, Ustaz Karadin, Puan Adnan, pengasas PKR Langkawi, orang lama Aiping sini, Cik Guli, Tok Zaim ni, Guna, Timbalan Ketua Cabang PKR Langkawi, pimpinan parti, pimpinan PKR Amanah, PH, Ketua Gerak seluruh negeri Kedah, sahabat-sahabat Langkawi, sahabat-sahabat lama juga hadir. Ustaz yang doa tadi, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya dapat sampai ke Langkawi. Dia dah naik ferry ni. Dia mesti cuti sekolah ya. Tapi nak buat macam mana Tok Zadi panggil, saya tak tahu lah. Tengok dia punya gayang macam tadi. Itu depan sudah. Sahabat lama kita pelarian politik di Indonesia. Tetapi yang lebih pentingnya, saya dan kawan-kawan buat keputusan untuk hadir buat pertama kali ini di Kedah, di Langkawi. Lain tempat jemput belum tentu kita datang. Langkawi ni susah kita nak tahu. Sebab dari sudut semangatnya saudara, awal 98-99 ni orang lama semua. Saya masih ingat masa tu susah kita nak tumbuhkan Langkawi, PKR Langkawi. Kubu kuat tu lah Perdana Menteri yang tu juga. Dia pergi jaga Langkawi cukup. Saya sayup orang nak bersama dengan PKR. Susah, cukup susah. Tetapi terbina dan dibina oleh kelompok ya, ada yang Melayu, yang Cina, yang India, multiracial. Di Kuah, di Pekan Kuah, kubu paling kuat UMNO dan Barisan Nasional pada masa itu. Semangat itu ya, mengimbau saya dan susah untuk saya tahu. Dan saya tahu gerak pun pas kita tubuhkan gerak 98, kita mengambil semangat dari gerak 98. Di Langkawi ini dipacakkan bendera besar gerak pada tahun itu 98-99. Di Langkawi dalam susahnya, dalam sayup-sayupnya, dalam tekanannya yang kuat, tetapi ada sekelompok segelintir mereka yang percaya, yang yakin dengan perjuangan keadilan reformasi itu dapat memacahkan perjuangan di pulau, bukan sebarang pulau. Dalam itulah saya hadir. Itu yang pertama. Itu cerita dulu lah. Cerita hari ini saya hadir sebab ahli parlimen pun bukan jalan-jalan. Ahli parlimen Langkawi. Itu juga susah saya tu. Hari malam ni saya ucap takziah lah kan. Pilihan raya Slim. Resort ada barang. Kalau tu saya nak ucap takziah kepada ahli parlimen Langkawi. Minta maaf lah. Orang Langkawi. Macam orang Langkawi dia orang kan. Banyak lagi punya orang tu kan. Tapi saya nak bagi tahu tentu. Kita tidak apologetik dalam soal ini. Ya. Dia bersalah. Dia memperalatkan reformasi.
Kita berjuang untuk melakukan reform. Kita berjuang untuk dapat kuasa, dan kuasa itu alat kita untuk lakukan reform. Kerana inilah yang diajar oleh Al-Quran. Surah Hud ayat 66 jelas. Perintah kepada Nabi Syuaib lakukan kebaikan. Ini juga diajar oleh Nabi Ibrahim Muhammad SAW. Ini juga diajar oleh semua pejuang-pejuang kebenaran Timur dan Barat, baik Gandhinya, Nehrunya, Wang Angsanya, ya, dan di Barat juga. Perjuangan kebenaran itu menteraskan reformasi dan matlamatnya untuk melakukan perbaikan dan perubahan dan reformasi. Dan kuasa itu hanya alat. Tapi yang ini ada terbalik. Ada terbalik. Dia alatkan reformasi. Dia datang, dia round. Ini sampai Langkawi pun habis. Kita pacakkan daripada awal perjuangan itu, dipacakkan oleh beberapa orang dengan tekanan yang kuat. Yang Melayunya, yang Cinanya, yang Indianya, yang Siamnya. Saya tahu di Langkawi ini. Tetapi pilihan raya yang lalu tidak diberi ruang sama sekali. Betul? Tak ada fikir. Semua bagi kat dia. Yang bersatu. Dan sebahagian daripada yang bersatu yang benar, fikir nak tumbang kerajaan lagi kata. Kerana apa? Kerana mereka memperalatkan reformasi. Mereka menjadikan reformasi itu alat, bukan matlamat. Kita melakukan reformasi kerana itu matlamat kita. Melakukan perbaikan, melakukan reformasi. Kuasa itu alat. Kita gunakan kuasa, kita dapat kuasa, kita gunakan kuasa untuk lakukan reform. Ada kala menang, ada kala kalah. Ada kala dalam penjara, ada kala di luar penjara. Tetapi matlamat kita tetap sama untuk melakukan reform. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir, dia gunakan, peralatkan reform untuk kuasa. Sebab itu saya terang-terang saya nak bagi tahu, kita gerak 98, kita tidak boleh maafkan Dr. Mahathir, dan sebab itu saya berada di Langkawi untuk bagi signal jelas pada beliau, kita tak akan bagi ruang. Tak akan bagi ruang. Tengok dia. Ini Cikgu Lee sebut, orang lama Langkawi, dia ada hak. Sebab dia pacakkan panci perjuangan pertama di Langkawi ini pada tahun 1999. Masa tu orang tak ada ramai, perlekehkan, cemoy gitu. Saya masih ingat pada masa itu. Bukan senang nak tunggu saya ketua pemuda kat daerah datang, itu susah. Kan, kita kena pergi lain tempat. Tapi kalau tak datang, habis susah. Ini semangat. Dan hari ini Diselim kali lagi dia cuba peralakan rakyat. Tapi alhamdulillah, rakyat bagi mesej yang jelas. Undi daripada 6,000 jadi 2,000 kan? 6,000 dulu. PRU 14 bersatu dapat bersatu pakai lambang PKR. Punya naya kita. Pakai lambang PKR. Okey lah tak bersatu. 6,000. Hari ini 2,000. 1/3 ya. 2/3 hilang. Sebab apa? Sebab rakyat, ya, walaupun di Felda, di kawasan pendalaman, di Selim, di Besaut, di Trolak, ya, itu mereka ingat mereka boleh diperalatkan. Mereka bagi tahu kita tidak boleh diperalatkan. Kita tidak mau menjadi alat kepada Mahathir Mohamad atas nama Komisi. Ini mesej di Selim hari ini. Ini mesej rakyat. Dan saya harap pemimpin-pemimpin kita terima mesej ini. Kena peka. Jangan peka. Dulu kata UMNO Barisan Nasional peka. Tapi sekarang saya tengok ada mula berlengket lah. Mimpin-mimpin tak apa, orang lain tak cakap, kita gerak orang lain kita boleh lah. Kena Datuk Zuraidi sebelah. Kedah hebat, luar biasa. Kita lain tempat belum penuh, belum cukup. Dia cukup semua parlimen. Itu sebab juga saya hadir. Tak boleh nak tolak. Sebab saudara dah buktikan komitmen saudara dalam tempoh yang cukup singkat, saudara boleh tubuhkan gerak 98 ini di seluruh parlimen di negara. Tapi saudara, saya kasih sekian, gerak 98 ini bukan saya. Bukan punya saya. Saya hanya menjadi kepala di atas desakan kawan lama yang masih ingat dan masih paham dan masih setia dan masih garap dan genggam perjuangan gerak 98 yang
diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin lama. Almarhum Ustaz Fadil Noor, Syed Hussein Ali, Parti Rakyat, pimpinan DAP Chen Manhen, Fit Siang, dan tentunya Dr. Aziza, yang pada masa itu belum punya parti. Darah parti keadaan belum ada lagi. 27 September 98, 20 September Anwar Ibrahim masuknya, 2 September 98 kena pecahan, 20 September masuk dalam, 27 September 7 hari saja, dalam tempoh 1 minggu saja, Gerak 98 diumumkan. Dan Gerak 98 merupakan entiti pertama gerakan reformasi dalam negara ini sejak merdeka. Dan entiti ini, gagasan ini digarap oleh seluruh masyarakat, seluruh kaum. Dan ini kali pertama gagasan sebesar ini dapat dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin kita pada tahun 98, dan luar biasa dalam tempoh hanya 7 hari. Sebab ini semangat yang kita mau pegang. Dan semangat Gerak 98 pada masa itu menentang Mahathir, menentang Mahathir. Dan kita mau, dan kita tidak mau berganjak dengan semangat itu. Apatah lagi jelas apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir 22 bulan ini jelas. Ianya memperalatkan reformasi demi untuk kuasa. Sebab itu kita tetap, kawan mana ada PAS pun artinya, kita masih junjung semangat yang dipacakkan, yang diperjuangkan oleh almarhum Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS pada masa itu. Itu Presiden PAS lah, sekarang bukan PAS, Hampas. Ustaz Fadil Noor dia menggarapkan, sebab itu semangatnya. Dia menggarap orang yang lemah, yang susah, yang dizalimi. Anwar Ibrahim baru masuk dalam penjara. Ya, dia gerangkul semua, ambil bina kekuatan di kalangan semua. Untuk apa? Untuk lawan kezaliman. Normal. Sebab tu almarhum Ustaz Fadil Noor pernah depan saya, waktu saya masih ingat. Dia kata saya berdoa, kita berdoa. Satu hari dia panjang umur, dan sehingga dia main dengan taik di sini. Itu doa almarhum Ustaz Fadil Noor. Orang lain lupa, kita Gerak 98 kita tak lupa. Dan kita dah nampak malam ini dia bermain dengan taik politik. Taik sendiri kita tak tahu lah. Mana kita tak tahu. Tapi di segi taik politiknya, malam ini di Slim Dr. Mahathir dipertunjukkan bahawa dia tidak boleh peralatkan rakyat. Dia menerima pukulan yang paling hebat daripada rakyat di Slim terhadap Dr. Mahathir. Ini message kami. Dilangkaui. Kita nak begitu, kita tak boleh. Kita tidak boleh kompromi sama sekali. Dia cakap dia lawan kleptokrat. Dia lawan kleptokrat. Kita lawan kleptokrat. Tapi dia lawan kleptokrat. Niat dia beza, motifnya dengan kita. Kita lawan kleptokrat sebab kita benci kleptokrat. Kita benci orang yang rasuah. Saya pimpin pemuda keadilan, tidak pernah terlepas satu pun ucapan dasar saya. Baik di luar penjara, dalam dewan, ataupun saya menulis dari dalam penjara, dibacakan oleh kawan yang lain. Tidak pernah terlepas kita daripada persoalan untuk melawan rasuah. Karena itu semangatnya, itu asasnya. Kaila yakuna duratan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hash dengan jelas menyebut bahawa kita tidak boleh biarkan harta itu berlegar-legar di kalangan kita. Sebab itu dalam kes kleptokrat Najib ini baru. Lama sebelum itu. Lama sebelum itu dia lah kenapa berarti kita dah lawan. Tetapi kita lawan kerana kita pegang pada ayat Quran itu. Kita lawan kerana apa? Karena kita mengutip pengalaman pejuang-pejuang yang baik, Gandhinya, Nehrunya, Wang Angsanya, yang semuanya melawan korupsi, semuanya melawan kelompok-kelompok elit yang berkuasa, yang hanya membiarkan harta dan kuasa itu berlegar-legar di kalangan mereka. Kita mengambil semangat itu. Itu sebab kita lawan. Itu sebab kita lawan mereka. Itu sebabnya karena kita benci kepada persoalan itu. Karena kita benci kepada kleptokrat. Dia lawan kleptokrat. Tapi bukan karena dia benci kepada kleptokrat. Berapa banyak kelompok-kelompok keliling dia yang masih lagi kroni-kroni, yang masih lagi kleptokrat, cuma pasal tak lawan dia saja. Najib ini dia lawan, kita lawan kleptokrat sebab kita benci kleptokrat. Mahathir lawan kleptokrat bukan sebab dia benci, sebab dia sayang. Dia sayang anak dia, bawa. Progres Mahathir.
Itu asalnya dari lawan Najib. Dia bukan lawan Najib kerana kebobrokan Najib. Kita tengok betul-betul saja. Dia mula lawan Najib apabila dalam pemilihan UMNO pada berapa tahun sebelum itu. Mukhriz dikalahkan. Mukhriz tidak minum. Itu bermulanya percaturan Mahathir untuk mencari jalan untuk menjatuhkan Najib. Dia hanya menggunakan kleptokrat ini, kleptokrasi ini, isu 1MDB ini hanya sebagai alat untuk mendapat matlamat beliau. Dan matlamatnya bukan seperti matlamat kita, benar-benar membersihkan rasuah, membersihkan penyaringan, melawan kleptokrat habis-habisan. Bukan. Dia digunakan itu hanya untuk dapat jatuhkan Najib, balas dendam politik dia, dan memberi ruang kepada anak. Sebab itu 22 bulan PH memerintah. Perjuangan melawan rasuah itu ada sikit-sikit. Bagi saya, standar saya, kita di Indonesia banding standar Indonesia pun kan ya. Di Indonesia mulai 98 lama, lebih lama tumbangnya 98. Kita nak bagi tumbang sampai 2004, 2008, 2004 dia berhenti dulu. Dia tumbang, tapi kerajaan tak tumbang sampai 2018. Indonesia ya betul 98. Dia lebih awal. Tetapi tengok macam mana dia robah daripada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sini SPRM. Dia robahnya luar biasa. Dan dalam tempoh ini sampai ke saat ini sudah puluhan pemimpin besar, bukan orang biasa. Orang-orang besar, baik menteri, baik gubernur itu menteri besar kalau di Indonesia. Hampir mungkin sekarang dah lebih 30 yang sudah ditangkap dan dipenjarakan dalam kes korupsi, dalam kes rasuah. Itu bahawa betul mau lakukan reform. Itu bahawa perjuangan reform. Itu betul perjuangan yang menyelamatkan reform. PH 22 bulan menjadi kerajaan. Ada siapa masuk penjara? Seorang masuk. Najib baru kerja tu pun masuk belum tentu untuk tiap hari untuk tayang, untuk round kat Slim ni kan ada lepas lagi orang rider lagi. Ni apa? Dunia tengok kita. Are we serious? Semua apa kita tak serius? Sebab 22 bulan kita diberi kuasa, kita tak boleh tangkap seorang pun. Kita tak boleh penjarakan seorang pun. Kita tak boleh bagi pengajaran yang cukup jelas kepada rakyat bahawa kita tak kira kamu siapa. Kamu Perdana Menteri ke, kamu Menteri ke siapa, lakukan rasuah, kamu sudah dalam. Pakai baju oranye, gaji. Orang luar boleh buat. Indonesia tadi saya sebut 30. Korea Selatan. Ini semua negeri-negeri yang dekat dengan kita. Tak payah cerita yang jauh. Korea Selatan, tahun 70-an lebih kurang kita. Dari segi ekonominya, tim bola ada pun lebih kurang kita. Sekarang tim bola, yang cerita ekonomi jauh. Tapi tahun 70-an mereka lebih kurang kita. Sebab apa? Sebab mereka serius dengan reform. Presidennya sendiri lakukan rasuah, masuk dalam. Tak payah tunggu bertahun, tak payah tunggu lepas 22 bulan baru jatuh hukum dah. Berapa minggu masuk dalam. Presiden bukan satu, dua. Seorang lelaki baru ni perempuan. Presiden perempuan masuk dalam. Di Korea Selatan, negara yang lebih kurang dari kita. Mengapa mereka boleh buat, mengapa kita boleh buat? Sebab apa? Sebab mereka jujur dengan reform. Mereka betul-betul berjuang untuk lakukan reform. Tetapi kita di Malaysia, kita peralatkan reformasi untuk mendapatkan kuasa. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku kepada kerajaan reformasi. Tumbang kerajaan reformasi. Hari ini Slim tengok kelompok UMNO-nya yang lepas ni, kalau yang kalau dulu tak terbayang, dah hilang kuasa. Tiba-tiba hilang kuasa, habis dah mereka. Hari ini mereka boleh menang sah, dapat balik kuasa. Yang hilang menteri jadi balik menteri. Yang bekas Perdana Menteri masuk kes mahkamah pun tak ada apa. Dah jatuh hukum pun tak ada apa-apa. Ada presiden di sekarang dalam mahkamah. Tak heran untuk bergaya lagi. Sebab kita sendiri kelompok reformasi, kita membiarkan orang yang bernama Mahathir bin Mohamad memperalatkan reformasi. Sebab itu kita tak nak. Awal kita dah beritahu awal
Ini baru, ini gerak baru. Baru lepas Sheraton. Sebelum Sheraton saya jelajah reformasi satu round. Bagi tahu dah, dia kata tak betul. Jangan percaya Mahathir. Dia takkan bagi. Dia tak percaya. Ni geng-geng reformis ni. Kan? Oh yang orang biasa. Yalah, dia biasa orang reformasi. Kan? Bukan orang besar-besar. Tapi dengar. Sebab apa? Sebab kita punya pengalaman dengan Mahathir. Kamu tak ada pengalaman dengan Mahathir. Kita pernah kena kejar dengan Mahathir. Sampai ke Indonesia dia berpisah dengan keluarga kita. Perit. Kita kenal dengan Mahathir. Sebab tu dengar, kita boleh rasa. Saya dapat rasa, sebab tu saya dapat kita awal lagi. Saya ada kelompok-kelompok reformasi ni daripada Januari, malah Disember tahun 2019. Jadi kita dah round dah, kita tak, jangan percaya. Dia takkan bagi. Dia punya komplot, dia berkomplot dengan Azmin. Tak, kan? Saya kata dia, Azmin, dengan Hishamuddin, dengan anak Mahathir Mozani. Saya sebut nama. Mereka berkomplot untuk tidak membenarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dia tak percaya. Akhirnya berapa? Daripada awal, tubuh saja kabinet, tubuh saja kerajaan. Nampaklah dia main. Mana ada pembahagian kabinet itu sama kata? Macam mana boleh sama kata? PKR menang besar. Boleh sama, saya bukan nak kecilkan kawan amanah ada pimpinan amanah. Tetapi sama pula banyaknya PKR dengan DAP. DAP memang banyak lah menang. Tapi amanah dengan PKR, dengan Bersatu yang juga menang, sama banyak menteri. Dia kata dia nak bagi sama aku. Mana punya undang-undang ni? Dari situ patut kita nampak. Selepas itu, calon-calon PKR yang dijadikan menteri bukan calon-calon daripada parti PKR. Yang dicadangkan oleh parti PKR tak jadi menteri. Orang seperti Fauziah Saleh, pengasas parti sama saya ketua muda dari Ketua Wanita. Sini patut jadi menteri, tak jadi menteri. Zuraida yang bukan pengasas jadi menteri. Jadi menteri. Tak betul, kita tak cadangkan. PKR tak cadangkan. Azmin Ali tak cadangkan sebab dia menteri besar. Dia dah menteri besar Selangor. Tak dicadangkan bagi menteri, dibagi menteri kanan. Orang-orang yang dekat dengan Anwar Ibrahim tak dibagi tempat. Saifuddin Nasution lah seorang yang bagi. Itu pun kementerian yang dah lah kecil, dikecilkan lagi. Kementerian Perdagangan dan Pemuda itu memang kecil, tetapi dikecilkan lagi bagi saudara Saifuddin. Bekas orang Kedah lah, timbalan saya dulu. Zul Agung sekarang senior dalam parti, diberikan kementerian yang kecil, dan lepas itu dikecilkan lagi. Bank Rakyat yang duduk dalam kementerian itu dikeluarkan. Kementerian Koperasi dalam kementerian itu dikeluarkan. Jadi kementerian yang kecil itu jadi lebih kecil. Karena apa? Karena ini orang dekat kepada Anwar Ibrahim. Jadi seluruh percaturan Mahathir semenjak hari pertama membentuk kerajaan pada masa itu, kerajaan reformasi, ialah untuk memastikan Anwar Ibrahim semakin lama semakin lama. Ini akhir sampai buat kongres Marwah Melayu. Itu lagi tengah bersama dengan UMNO dan PAS. Di hari 14 dia lawan. Lepas tu dia boleh bersama atas nama kongres Marwah Melayu. Tak jemput Anwar Ibrahim. Tak jemput Anwar. Padahal dalam perjanjian PH, Anwar Ibrahim itu adalah pemenang. Selepas dia macam mana dia buat sebuah satu kongres besar yang membabitkan semua parti-parti besar Melayu, dia tak jemput Anwar Ibrahim. Oh, kononnya dia kata dia hanya dijemput dan sebagainya. Bohong, tipu. Dulu kita kata bohong, bohong tak percaya. Sekarang Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu. Sekarang yang sebelum itu orang kanan dia dalam Bersatu. Dia yang menganjurkan kongres Marwah Melayu. Dia buat pernyataan. Dia kata memang saya diarahkan oleh Mahathir untuk buat kongres Marwah Melayu, ya, untuk menjahanam dan merosakkan imej PH di dalam Marwah Melayu. Ini permainan. Sebab itu kita tak boleh. Kita tidak boleh kompromi lagi. Dan gerak kita setia kepada reform. Dan siapa yang menjadi musuh reform, kita akan tetap habis-habisan. Dan saya nak bagi tahu pada malam ini. Saya nak bagi tahu pada malam ini. Di Langkawi, di depan Ketua Gerak Kedah, saya nak bagi tahu bermula daripada malam ini, ya, saudara jalan seluruh Kedah, tapi kita Gerak 98 pusat minta Gerak Kedah untuk mulakan tumpuan khusus kepada Langkawi kerana kita nak pastikan kita
kita tak akan berani lawan dia. Orang lain tak nak lawan dia, kita boleh lawan dia. Okey. Sebab ini maruah reform. Apa yang telah dilakukan tu jelas. Signal yang dipertunjukkan oleh rakyat juga jelas. Malam ini jelas. Apa yang ditunjukkan oleh pemuda-pemuda Islam itu jelas. Bahawa mereka tidak mau lagi permainan Mahathir ini, ya, yang menyebabkan dan menjadikan reformasi sebagai alat. Sebab itu saudara yang saya kasih sekalian, ini mesej. Ini mesej saya berada di Langkawi, walaupun dalam keadaan ya, PKP dah mula di Kedah, ya, cuti sekolah cukup sukar ya, nak sampai. Tetapi saya dan teman-teman sampaikan ini mesej yang saya mau berikan kepada saudara di Kedah, khususnya di Langkawi, ya, dalam gerakan kita, Gerak 98 yang mendatang. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, ini mesej. Bulan ini bulan Merdeka, kita mengambil semangat Merdeka. Pernyataan mereka itu adalah sebenarnya komitmen untuk lakukan itu. Kita orang yang berjuang untuk merdeka itu, dia mau perubahan. Dia mau daripada keadaan yang dijajah kepada tidak dijajah. Sebab itu dia berjuang untuk merdeka. Sebab itu dia mau berubah. Dan pernyataan kemerdekaan itu adalah sebenarnya pernyataan yang paling jelas untuk melakukan perubahan nanti. Jadi kita kena mengambil semangat itu. Itu dulu. Itu cabaran dulu. Semangat untuk melakukan perubahan. Cabaran dulu apa? Cabaran dulu dijajah. Cabaran dulu kita tak banyak kuasa. Kita dijajah oleh kuasa asing. Tapi apa cabaran sekarang? Kita bukan lagi dijajah. Cabaran sekarang apa? Kita punya Perdana Menteri pemimpin yang menipu. Itu cabaran kita sekarang. Perdana Menteri sekarang, Perdana Menteri dulu pun menipu. Perdana Menteri sekarang pun menipu. Itu cabaran kita sekarang. Itu cukup susah. Kita hadapi apa sekarang? Kita hadapi kelompok pemimpin yang rasuah, yang bermain dengan isu perkauman, dan masih lagi bermain dengan isu perkauman. Yang paling kuat Mahathir Mohamad. Sebab itu ditubuhkan Parti Berjuang kononnya untuk masih lagi untuk bermain isu tahu Anwar Ibrahim tak boleh jadi perdana menteri. Karena apa? Karena katanya dia sebuah parti yang berbilang tahu. Dia mau menjadi perdana menteri ini hanya parti lain. Ini telah menunjukkan sikap resis. Mengapa dilakukan ini? Karena inilah cara mereka untuk mengalihkan semangat dan fokus rakyat daripada berjuang untuk melakukan reformasi yang dituntut zaman sekarang. Reform tahun 57 itu ialah daripada dijajah kepada bebas daripada penjajahan, merdeka. Itu reform zaman sekarang. Cabarannya rasuah. Apakah belum cukup kita melihat pemimpin kita rasuah? Apakah kita pernah tengok negara-negara lain yang Perdana Menterinya berbilion sapu? Timbalan Perdana Menterinya pun berbilion sapu? Masuk keluar mahkamah? Tak pernah. Ini dipertuntunkan kepada kita. Maknanya masyarakat kita menghadapi persoalan rasuah, cabaran rasuah yang cukup besar. Dan ini cabarannya. Pernyataan kemerdekaan dan untuk melakukan reform itu mesti bertitik tolak kepada persoalan untuk melakukan perubahan daripada cabaran sekarang. Apa cabaran sekarang? Ini dia, rasuah, penyelewengan, pemimpin yang menipu, yang tak ada integriti, yang bermain dengan persoalan kaum dan bertopengkan dan berselindung dengan politik perkauman untuk mengalihkan daripada persoalan-persoalan rasuah. Sebab itu kita reform dalam semangat merdeka ini, kita mau anjakan, kita sokong Anwar Ibrahim. Saya ada masalah kan? Masalah bukan masalah dia, masalah Azmin. Itu pun satu hal kan, saya cakap dulu tak percaya. Sekarang tengok dia. Itu masalah. Kita ada masalah, ada benda yang saya tak setuju untuk saya. Sikap-sikap yang terlalu maafkan. Ada tindakan-tindakan politik ya. Sampai saya pun keluar daripada dia. Tetapi saudara, dari sudut reform, dari sudut untuk
kita berjuang melakukan perubahan. Perubahan dalam keadaan cabaran yang paling ketara yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Apa dia? Masalah rasuah, masalah penyerangan, dan kita dihantui oleh politik perkauman. Kita memerlukan seorang pemimpin Melayu khususnya, yang berani berdiri dan bertahan dan mempertahankan bahawa beliau berjuang untuk semua kaum dan fokus perjuangan dia untuk melawan rasuah dan penyerangan. Tak ada pemimpin Melayu besar lain. Ada kalau kecil-kecil ada, tapi pemimpin Melayu yang besar belum ada. Kalau ada, bagi tahu kami. Tapi setakat ini belum ada pemimpin besar Melayu selain Anwar Ibrahim yang mampu berdiri. Dan ini penting. Bagaimana pentingnya kita berjuang untuk menuntut kemerdekaan tahun 57 Pulau Berjaya. Begitu jugalah pentingnya untuk kita tampil berani, berjuang, punya pemimpin, mengangkat martabat dan cabaran untuk melawan, menganjak daripada politik perkauman kepada politik rasuah. Dan kita menghadapi cabaran besar. Orang seperti Mahathir Mohamad yang jelas tak mau dia. Orang banyak tanya saya, apa susah sangat? Apa susah sangat Mahathir nak bagi pada Anwar? Apa masalah? Macam-macam. Ni baru ni dia buat kenyataan. Tak ada orang baik Najib, baik Muhyiddin, kita tak ingat lah Najib Muhyiddin, kita tahu. Anwar sebut juga. Tak boleh dia mimpin dengan apa masalah? Kalau dia kata kalau yang Anwar sebab dia pimpin parti Berbangkau. Itu masalah. Itulah masalahnya Mahathir. Apa masalah? Masalahnya dia masih terbelenggu dengan parti Berbangkau. Masalahnya dia tidak mau ada pemimpin lain, pemimpin Melayu lain yang lebih besar dan berjaya. Itu masalah dia dengan Anwar. Kita dulu tak faham, sekarang baru kita faham. Sebab sebenarnya bukan itu. Kalau kerana itulah Syafiq Abdal baru ni diangkat jadi calon Perdana Menteri. Syafiq Abdal bukan parti Melayu, parti warisan. Tak boleh pula. Sebab apa yang Anwar tak boleh? Sebab Anwar berjaya. Syafiq Abdal belum berjaya. Sekarang ni tengah tergial-gial lah lepas ni kau dapat tumbang. Itu pun kalau menang pun setakat sama. Tapi Anwar adalah salah satunya pemimpin Melayu yang bina parti berbilang kaum dan berjaya. Tak ada lagi. Yang buat ada. Wan Jaafar dulu buat parti negara. Tak ada. Siapa lagi? Syed Hussein Alatas. Parti Gerakan. Itu bukan Cina mulanya. Syed Hussein Alatas bukan orang biasa, profesor tersohor. Buat parti Gerakan tak berjaya. Akhirnya dia balik juga kepada Cina. Tak nampak berbilang kaum dan tak menang banyak pun. Tetapi PKR yang saudara pacak mula daripada Langkawi 2-3 orang. Dan juga seluruh Kedah. Saya bukan kata yang lain Kedah, hebat juga. Hebat. Tapi Langkawi ini luar biasa. Di tengah-tengah pulau tu dia boleh buat. Yang saudara pacak ini, parti ini, parti PKR ini, berbilang kaum ini mampu mencipta sejarah sebagai satu-satunya parti berbilang kaum yang berjaya menang pilihan raya dan mendapat kursi yang paling besar dalam parlimen. Tak ada. Dan siapa ketuanya? Anwar Ibrahim. Sebab itu Mahathir tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab dia kata, ini dia belum jadi Perdana Menteri. Dia belum jadi Perdana Menteri, lebih daripada aku. Mahathir tak pernah berjaya. Dia hanya sibuk dengan parti Melayu ni, parti Melayu tak pernah berjaya. Dia tak berani buat parti Belangkau. Jadi dia kata Anwar belum jadi Perdana Menteri dan lebih daripada aku. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, saudara bayangkan macam mana perubahan dan anjakan paradigma yang dia akan lakukan sebagai seorang reformis. Dan bagi kita reformis sulit, perubahan yang paling penting bagi kita sekarang ialah perubahan untuk melawan rasuah dan penyerangan. Ini nomor satu. Dan bagi melawan rasuah dan penyerangan, perkara utama yang mesti kita ubah ialah politik perkawanan. Kita mesti ubah perangai ini. Nyahkan dalam kotak pemikiran kita. Oh dia Melayu tak apa lah sikit-sikit. Pasal Melayu tak apa. Tak boleh. Kita lawan semua. Kita lawan yang rasuah. Kita tak kira siapa. Dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke. Dia rasuah, kita lawan. Kita perjuangkan yang miskin. Tak kira dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, dia Buddha ke, dia Siam. Yang miskin, kita perjuangkan. Ini yang kita harus lakukan. Dan ini anjakannya. Dan ini perjuangannya. Dan ini cabaran zaman
Kalau kemerdekaan tahun 57 cabarannya melawan penjajah, ada kekuatan dan semangat itu, kejayaan itu, dan merubah kita pada tahun 57 daripada dijajah kepada merdeka dari penjajahan. Ini perjuangan kita, perjuangan round 2 ini. Merdeka daripada belenggu politik perkauman, merdeka daripada permainan politik orang-orang berpolitik elit yang menggunakan kuasa, yang bermain dengan kuasa dan kedudukan dengan pangkat dan nama besar mereka, menipu rakyat, dan mereka terus kaya. Ini, saya tak kata kita tak ada cabaran lain dalam negara. Ada, bukan tak ada cabaran lain dalam negara, tetapi cabaran paling besar bagi negara ini pada masa ini, cabaran reform yang paling besar adalah melawan rasuah dan penyaringan. Ini cabaran yang paling besar. Dan saya dan rakan-rakan Gerak 98 kami daripada pemuda keadilan dulu. Saya masuk jail. Saya masuk jail kerana lawan rasuah. Bukan saya makan rasuah. Saya lawan rasuah. Saya keluarkan dokumen rasuah. Saya keluarkan dokumen rasuah. Rafidah Aziz dan Rahim Tamici, dua menteri pada masa itu, seorang ketua menteri, seorang menteri. Dah ada kertas pertuduhan Jabatan Keuangan bagi kat kita. Cop rahsia. Di cop rahsia. Mengapa kena cop rahsia? Mengapa kena cop rahsia pertuduhan pendakwaan yang tak membabitkan masalah keselamatan negara? Apa? Ini menantu Rafidah Aziz sapu sampai berpuluh-puluh juta. Membabitkan keselamatan negara. Sebab apa yang cop rahsia? Rahim Tamici dari ketua menteri sapu 7 juta masuk dalam akaun dia, akaun anak dia, akaun isteri. Apa yang dia menggugat keselamatan negara? Mengapa dia cop rahsia? Jadi saya mewakili pemuda-pemuda keadilan. Pada masa itu kita bongkar dokumen tersebut kerana kita mencabar kerajaan pada masa itu yang berketuakan orang yang namanya tetap sama, Mahathir bin Mohamad, yang menutup kes itu. Mahathir tutup kes itu. Dia Perdana Menteri, dia punya kuasa terhadap program negara, terhadap SPRM, masa itu BPR. Dia tutup kes itu. Sudah ada kertas pertuduhan, sudah ada siasatan, dan kita tampilkan kertas pertuduhan yang sah. Saya tak apa, saya kata kepada kawan, kau kata jangan, you lawyer pun begitu, you bongkar, you ni dedahkan, garanti masuk dalam, betul? Memang masuk dalam. Tetapi apa benar? Apa matlamat kita? Matlamat kita kerana kita mau buktikan. Sebab kalau saya masuk dalam, maknanya dokumen itu asli. Kalau dokumen itu palsu, saya takkan masuk. Saya mendedahkan dokumen yang bukan dokumen. Tetapi bila saya masuk, maknanya mahkamah mengesahkan bahawa itu memang betul dokumen asli, memang betul ada dua menteri yang rasuah, dan memang betul ada kertas tuduhan, cuma tak tuduh. Dan keputusannya apa? Saya yang masuk. Yang ada kitab tuduhan ni, yang mahkamah dah kata sahih ni, yang sebab sahih itu saya masuk, dua-dua tegur saya menteri. Tegur saya menteri sampai dah pencen menteri dah sekarang. Pencen pun membebel tuan. Sampai dia bagusnya. Masa jadi menteri apa dia? Dia sapu. Dan siapa yang melindungi mereka? Mahathir Mohamad. Hari ini Mahathir Raun satu Malaysia, kata pasal rasuah. Kita tak suka rasuah. Kita kena lawan rasuah. Kita kena lawan Pulau Kota. Saya orang kata kasar tak apa. Saya masuk jail. Saya hilang kemerdekaan saya. Ini bulan merdeka ni. Saya hilang kemerdekaan saya 2 tahun saudara. Bukan kerana saya buat salah apa-apa. Tak ada salah apa saya. Hanya kerana saya mengeluarkan dokumen rahsia yang membabitkan rasuah 2 menteri di bawah Mahathir. Hari ini Mahathir nak cerita pasal rasuah. Hari ini Mahathir nak tunjuk dia bukan rasuah. Anak-anak dia semua pilih. Saya nak tanya LSDN. Mana kes-kes anak-anak Mahathir? Mana kes Muhammad Suhani? Mana kes Mirzan? Mana kes Mukhlis ni? Mukhlis ni Opcom. Berapa puluh juta dia sapu. Berapa banyak shares yang transfer yang berlaku masa dia berhenti besar Kedah. Berapa? Ini semua berlaku juta. Sekarang kita mau tahu mana penyataan cukai, komitmen cukai, tuntutan cukai oleh LSDN. Segang Najib, segang keluarga Najib ya. Saya tak pertahankan, kita tak pertahankan dia. Yang salah. Tetapi jangan pilih. Jangan kerana anak Mahathir kamu lepaskan. Kita lalui perkara itu. Saya tahu dan saya dah buktikan. Saya dah buktikan Mahathir ini hipokrit. Saya dah buktikan dia melindungi menteri-menteri dia yang rasuah. Saya buktikan. Dan saya buktikan dengan harga yang mahal, saudara.
pemuda saya kehilangan saya 2 tahun dalam penjara. Dan pemuda keadilan masa itu menghadapi pukulan yang cukup keadaan saya. Itu adalah permainan siapa? Permainan mana? Mereka bermain, saudara. Mereka bermain. Mereka lakukan penyelewengan. Mereka gunakan kuasa untuk kayakan diri mereka, kayakan anak-anak beranak mereka, kroni-kroni mereka. Mereka tampil image agama, image kaum, perjuangan bangsa. Tetapi sebenarnya mereka memperalatkan rakyat untuk mencapai tujuan. Akhirnya rasuah dan penyelewengan dan bekerja-kejar dengan kemewahan seperti yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan jelas dalam kitab Al-Muqaddimah. Kejatuhan Tamadun itu kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin bekerja-kejar dengan kemewahan. Siapa yang mulakan ini? Mahathir bin Mohamad. Dia berhenti 22 tahun. Antara perkara yang dia lakukan ini dia membiarkan menteri-menteri dia, ketua-ketua menteri dia untuk sapu dan terus sapu. Salah, simpan file. Selagi tak lawan aku simpan. Lawan aku keluar file. Ini modus operasi dia. Cukup sekali dia kenalkan kita. Kali ini baru ni datang Penonda Insaf, jumpa Anwar Ibrahim dalam penjara. Jumpa Anwar, minta maaf. Dah ingat senang. Orang dalam penjara nak maafkan. Saya boleh cakap saya dalam seorang penjara. Saya boleh tahu macam mana perasaan Anwar. Tetapi demi perjuangan untuk melakukan perubahan dalam negara, apa yang Anwar Ibrahim berbuat? Anwar Ibrahim bagi sokongan dalam penjara. Anwar Ibrahim bagi sokongan dalam penjara, bagi arahan kepada isterinya sendiri, Presiden PKR dan kawan-kawannya dalam PH untuk bagi sokongan kepada Mahathir pada masa dia di dalam penjara, masih lagi di dalam penjara. Mahathir ini minta maaf dan Anwar maaf dan bagi sokongan. Jadi Perdana Menteri menang PRU 14. Dr. Wan Azizah bagi ruang dari Perdana Menteri, walaupun sebenarnya ada ruang untuk Dr. Wan Azizah jadi Perdana Menteri. Itu mana satu, Anwar Ibrahim dah bagi ruang. Kedua, Wan Azizah bagi ruang. 2 kali suami isteri yang sengsara. Satu suami yang sengsara dalam penjara, satu isteri yang sengsara luar penjara. Bagi ruang kepada Mahathir bin Mohamad ini untuk menjadi Perdana Menteri. Bagi kali kedua setelah 22 tahun. Orang lain nak jadi menteri 2 tahun pun cengak-cengak. Macam nanti sekarang cengak-cengak. Ini 22 tahun. Bagi lagi. Dapat angkat sumpah dari Perdana Menteri. Kerja pertama Perdana Menteri angkat sumpah. Selepas angkat sumpah boleh bentuk kabinet. Kerja pertama dia bentuk kabinet itu. Dia sudah khianat kepada Anwar, sudah khianat kepada Wan Azizah, sudah khianat kepada dia, sudah khianat kepada perjuangan kuasa. Dia bukan khianat Sheraton, dia bukan khianat 2-3 bulan dulu, dia bukan khianat langkah Sheraton, dia khianat lepas angkat sumpah Perdana Menteri. Masa itu dia dah khianat apabila dia buat pembentukan kabinet yang disebutkan tadi, langsung mengenepikan kepentingan PKR kerana mau memastikan Anwar Ibrahim tidak terlibat. Saya mau tanya di Langkawi, manusia jenis apa kan? Manusia jenis apa kan? Hewan. Orang Langkawi cakap haiwan. Saya belajar dulu ular, tak kira apa. Tetapi saudara, saya nak nyatakan sekali lagi, di Langkawi ini, di depan Ketua Kedah, di depan orang-orang yang pernah memacak panjang perjuangan ya, reformasi di Langkawi ini, di depan saudara pemimpin-pemimpin Kedah ya, yang bersama yang harungi lautan, bersama-sama tinggal anak isteri ya, kebanyakannya kerana apa? Untuk bersama-sama atas nama reformasi. Saya nak bagi tahu, saya berdiri di sini bersama-sama dengan teman-teman saya, bersama dengan saudara, kita mau nyatakan secara jelas malam ini di Langkawi, Gerak 98 bersama dengan Gerak 98 Kedah, mulai pada malam ini kita akan mengatur langkah habis-habisan untuk memastikan bahawa Dr. Mahathir bin Mohamad ini tidak boleh diangkat menjadi pemimpin di peringkat manapun, termasuk di Langkawi ini. Reformasi! 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 Reformasi!
Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Gerak 98 Parlimen Langkawi.